Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan bincangkan pula topik 2 ya, iaitu linear and quadratic function. Baik, apa beza di antara linear dengan quadratic function? Baik, linear function jika dia melibatkan suatu garis lurus di mana x dia adalah kuasa 1, sementara yang quadratic function pula dia adalah suatu lengkung di mana dia mengandungi x kuasa 2. Ya, itu antara beza dia. Rajah pun lakaran pun berbeza dan sebagainya. Baik, kita akan menyentuh mengenai linear function terlebih dahulu, ya, fungsi linear, ya, fungsi linear ataupun persamaan linear di mana dia adalah suatu garis lurus. Baik, berikut kita mulakan linear equation, itu persamaan linear. Berikut adalah beberapa contoh persamaan linear ya. So jadi kalau kita perhatikan dua contoh berikut, dia adalah suatu persamaan linear sebab x dia adalah kuasa 1. Nampak tak? X kuasa 1, ini pun x kuasa 1 kan. Jadi itu adalah indikator yang menunjukkan dia adalah suatu persamaan linear ataupun suatu garis lurus. Baik, berikut adalah bentuk umum yang boleh kita ungkapkan bagi kita rujuk dia sebagai suatu persamaan linear, iaitu y sama dengan mx tambah c, di mana m iaitu perkali bagi x, m itu adalah kecerunan garis tersebut dan c adalah nilai pintasan pada paksi y. Okey, so jadi kalau kita lihat bentuk umum ini, kita lihat dia sebelah kirinya adalah y, sebelah kanan ni adalah selain daripada y. Nampak tak? So kalau kita perhatikan kedua-dua bentuk yang ini, 1 dan 2, yang persamaan contoh yang pertama ini dah cantik dah. Ya, sebab sebelah kiri dia y, sebelah kanan dia dia selain daripada y lah kan. Yang ini dia belum lagi kita boleh nampak apa-apa sebab dia sebelah kiri dia apa? Sebelah kiri dia masih lagi ada 2y, lepas tu ini pula ada 6x. So kita kena pindah-pindahkan lah. Maksud dia 6x ini pindahkan ke kanan. Lepas tu kita tak nak 2y, kita tak nak bentuk 2y macam ni. 2 ni pun kita nak pindahkan ke kanan juga kemudian. Right? Baru kita boleh bandingkan dengan ini dan akhirnya kita akan dapat tahu apakah kecerunan garis tersebut. Ya, ingat ya, kita nak menentukan kecerunan garis tersebut, mula-mula kena set upkan macam ni. Lepas tu perkali bagi x itu adalah kecerunan dia, ditandakan dengan m. Ya, m tu adalah kecerunan ya, gradient ya. Baik, kita akan melihat kedua-dua contoh tersebut dan we try to identify the gradient, kecerunan dia. Right? So ini adalah contoh yang ada dekat atas tadi. Yang pertama sekali adalah y sama dengan 6 tolak 3x. Kita susun cantik-cantik sikit. Kita buatkan dia negatif 3x tambah y dan kita bandingkan dengan yang ini. Bandingkan dengan ini. Ya. Perkali bagi x adalah kecerunan. Mana x? Ini adalah x kan? Perkali dia adalah negatif 3, betul? Maka negatif 3 itulah merupakan kecerunan bagi garis tersebut. Kita tandakan sebagai m sama dengan negatif 3. Boleh ya? So, bagi contoh yang kedua pula, ungkapan ini saya besarkan sikit. Bentuk ini dia belum cantik lagi. Bentuk ini belum cantik lagi pasal dia mix. Dia masih lagi bercampur di sebelah kiri kan? Kita kena pindah-pindahkan lah. So kita pindahkan 6x ke sebelah kanan macam ni ya. Pindahkan dia. Lepas tu kita tak nakkan 2 kat sini. Kita tak nak 2 kat sini. Kita nak tinggalkan y sahaja. Jadi pindahkan 2 ni ke sebelah kanan juga. Jadi ini darab, maka sini jadi bahagilah. Jadi akhirnya kita permudahkan, kita akan dapat bentuk ini. Daripada bentuk ini baru kita boleh buat perbandingan dengan yang ini ya. Yang ini. Y sama dengan mx tambah c, di mana kecerunan dia adalah negatif 3 juga. Okey.
So ini adalah macam mana kita nak menentukan kecerunan dari suatu garis yang diberi, dari satu persamaan garis yang diberi. Okey, so dah alang-alang kita menyentuh pasal kecerunan, mari kita lihat sedikit detail mengenai kecerunan tersebut. Baik, jika kita diberi dua koordinat, katakan titik A dan titik B, sebenarnya untuk mencari kecerunan kita boleh menggunakan rumus ini, ya, iaitu y2 tolak y1, x2 tolak x1. Jangan terbalik, ya, jangan letak x ini dekat atas, y ini dekat bawah, salah tu. Yang belah atas mesti y. y2 tolak y1, x2 tolak x1. Jadi ini, ya, titik ini dengan titik ini. Okey, kita lihat contoh. Ini contoh dia, ada dua titik A dengan B. A itu 14, B itu negatif 25. Jadi kita letaklah x1 sini, y1 sini, x2 sini, y2 sini. Jadi kita guna rumus yang dekat atas ni, y2 tolak y1, x2 tolak x1. Jadi kita pun isikan tempat kosong. Isilah nilai ni. So 5 tolak 4, negatif 2, negatif 1. So akhirnya kita dapat kecerunan dia sebagai negatif 1/3. Baik, ada satu soalan, iaitu boleh tak jika saya nak tukarkan ini? Contohnya macam ni, kita letakkan yang B ni jadi x1 y1, yang A ni jadi x2 y2. Boleh tak macam tu? Boleh tak kalau kita tukarkan x1 dan x2 ni, tapi kita masih mengekalkan rumus yang ini? Jawapan dia boleh, ya, jawapan dia boleh. So sama ada kita letak ini sebagai x1 y1, x2 y2, ataupun sini x2 y2, sini x1 y1, tak ada apa-apa masalah, dengan syarat yang ini kena dipatuhi. Ya, ini jangan ubah, ya. Ini jangan ubah. Kalau belah atas ni y, belah bawah ni mesti x. Dan ini y2 tolak y1. Mesti sama. Remain formula ini, nak ubah-ubah ini tak ada masalah. Dia akan memberikan nilai kecerunan yang sama. Boleh, ya? Okey. Habis selesai yang itu, kita lihat pula macam mana kita nak buat lakaran bagi suatu persamaan linear. Garis lurus, ya. Nak sketching the graph. Lakarkan graf itu. Baik, ada 3 step sahaja macam mana kita nak lakarkan dia. Yang pertama, kita kena setkan x sama dengan 0. Kita masukkan x sama dengan 0 ini ke dalam persamaan dan kita akan dapat nilai y. Jadi dengan ini kita akan dapat 1 point, iaitu 0y. Y ni suatu nilai, ya, suatu nilai yang kita tak tahulah. Dia bergantung kepada persamaan garis lurus yang diberi. Habis yang satu, kita dapat 1 point. Kita perlu satu lagi point. Kita setkan pula y sama dengan 0. Jadi apabila kita setkan y sama dengan 0, kita gantikan y sama dengan 0 ini ke dalam persamaan, maka kita akan dapat nilai x. Dan kita akan seterusnya mendapatkan another point, iaitu x 0. Jadi once kita dah dapatkan dua titik tersebut, senang sahaja sambungkan kedua-dua titik berkenaan in the straight line. Sambungkan aja dengan pembaris, maka kita akan dapat lakaran bagi persamaan linear, garis lurus tu, ya. Baik, kita lihat satu contoh kat sini. Contoh mudah sahaja. Lakarkan graf bagi y sama dengan 2x tolak 1. Okey, mula-mula kita buat apa? Kita kena dapatkan dua titik tau. So jadi ini adalah jawapan dia. Titik pertama adalah 0, negatif 1. Titik kedua adalah 1/2 0. So macam mana kita dapat dia? Mula-mula kita kena setkan dia x sama dengan 0. Yang kedua, kita kena setkan dia y sama dengan 0. Okey, jadi untuk setiap bahagian ini, gantikan x sama dengan 0 ini ke dalam persamaan ini. Ya, gantikan ini ke dalam sini, maka kita akan dapat nilai y. Buat sedikit pengiraan, kita akan dapat nilai y itu negatif 1. Maka kita akan dapat point yang pertama adalah 0, negatif 1.
dengan menggunakan pendekatan yang sama, penggantian dan sebagainya, kita akan dapat the second coordinate, iaitu 1/2, 0. So, since kita dah dapat 2 point kat sini, kita boleh sambungkan kedua-dua titik tersebut. Sini 1 point, sini 1 point, make a straight line, kita akan dapat lakaran graf ini. Boleh ya? So, kita hanya perlu ikut kaedah ini sahaja dan kita pasti akan dapat lakarkan garis lurus tersebut. Okey, habis yang itu, kita nak bincangkan pula apa yang dikatakan parallel and perpendicular line. Parallel tu apa? Parallel ni adalah selari, garis selari. Perpendicular ni adalah garis yang berserenjang. Berserenjang ni adalah dia membuat sudut 90 darjah di antara garis-garis tersebut. Okey. So, jadi apabila kita membincangkan selari, berserenjang, kebiasaannya kita akan diberi dua garis. Two lines. Dua garis. Apabila kita sebut dua garis itu selari, dua garis yang saling selari, jadi ini adalah garis selari ya. L1, L2. Line 1, line 2. Ya. Apabila garis ni selari, maka kita katakan kecerunannya sama. Ya, kecerunan dia adalah sama. So, misalnya garis ini, katakan kecerunan dia, okey, contoh macam ni. Macam mana kita nak tahu kecerunan garis ini? Dia akan merujuk kepada yang kita belajar mula-mula tadi. Macam ni. Yang ini. Ini yang mula ni kan. Ada satu garis, macam mana kita nak tahu kecerunan dia? Kita bandingkan dengan yang ini, bentuk umum ini, and kita akan dapati kecerunan dia adalah negatif 3. Contohnya macam ni kan. Ini cara kita dapatkan kecerunan bagi satu garis lah. Jadi kita patah balik. Dekat sini. Okey, contoh. Kalaulah garis ini misalnya adalah M1 dia adalah negatif 3. Ni contoh ya. Contoh ya. Kalau M1 dia negatif 3, maka oleh sebab garis ini selari, maka M2 nya pun adalah negatif 3 juga. Dia sama. Ya, kalau M1 ni 10, maka M2 pun 10. Macam tu ya. Itu adalah bagi garis selari. Manakala bagi garis yang berserenjang bermaksud dia cross ya. Dia bersudut 90 darjah di antara satu sama lain. So, dia ada formula untuk mendapatkan kecerunan dia. Iaitu ada hubungan ya. Dia tak sama. Ini adalah selari ya. Kalau selari, dia sama. Ya. Kecerunan dia sama. Tetapi, kalau untuk yang berserenjang, katalah kita tahu nilai M1. M1 ni adalah kecerunan dari garis 1. Ya. So, okay. Untuk mendapatkan M2, kita boleh dapatkannya. Memang kita boleh dapatkannya, tetapi kena menggunakan rumus ini. Bukan rumus lah, tetapi suatu hubungan di antara dua kecerunan bagi garis yang berserenjang antara satu sama lain. So, maksud dia, hubungan kecerunan di antara dua garis itu diberi sebagai ini. Hasil darab ini, M1, M2 sama dengan negatif 1. So, misalnya, kalau kita tahu M1, kita tahulah M2. Contohnya macam ni. Saya buat sedikit pengiraan. Mudah kat sini. Katalah kita dapat M1 ni. Ini sebagai contoh ya. Katakan M1 ni adalah 10. So, kalau ini 10, kita tahu 10 M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 berapa? M2 adalah negatif 1/10. Nampak tak? Itu cara dia ya. So, itu adalah cara kita nak mendapatkan kecerunan bagi garis yang satu lagi tu. Dengan syarat satu garis tu diberilah M1 dengan syarat kecerunan satu garis tu diberilah. Ya, M1 kita tahu, M2 kita boleh tahu dengan menggunakan pendekatan ini. Alright. Okey, kita pergi kepada satu contoh kat sini. Kita lihat find an equation of a straight line. So, cari persamaan garis ya. Cari persamaan bagi suatu garis lurus.
yang melalui that passes through the point minus 2, 10, ya, yang melalui suatu titik negatif 2, 10 and parallel dan selari to another straight line, yang selari dengan satu garis lurus yang lain, iaitu 5x tolak y sama dengan 0. Okey, so jadi untuk penyelesaian dia ada dua pendekatan yang boleh kita gunakan. Satu yang bercolor warna hitam ini, satu lagi yang lebih mudah adalah yang color warna biru ini. Okey, saya tunjukkan yang color warna biru ni macam mana buat, ya. Baik, apabila kita ditanya nak mendapatkan suatu persamaan, rumus yang boleh kita gunakan dia ada dua. Satu adalah yang ini, ya. Yang ini kita gunakan yang basic punya, kan, y sama dengan mx tambah c, ataupun nak lebih mudah kita guna yang standard punya persamaan, iaitu formula bagi persamaan garis lurus, yang guna yang ini. Hasilnya sama je sebenarnya. Kita boleh guna yang ini, iaitu y tolak y1 sama dengan m tahu kan, m adalah kecerunan, ya. M darab x tolak x1. X1 dengan Y1 ni adalah point, adalah titik yang diberi. So, ada tak point diberi kat sini? Ada, iaitu negatif 2, 10 kan. So, negatif 2, 10 inilah merupakan X1 dan Y1 masing-masing. Jadi, maknanya kita boleh isi tempat kosong sekarang. X1 kita dah tahu negatif 2, Y1 kita dah tahu 10, betul? Yang X sini dengan Y sini jangan usik. Itu kekal, ya. So since x1 dan y1 kita dah tahu, kita perlu cari m. M tu apa? M tu adalah kecerunan. Macam mana kita nak dapatkan kecerunan? Baik, kita boleh dapatkan nilai m ini melalui yang ini. Ini, ya. Dapatkan kecerunan m dari sini. So kita kena ubah sesuai sikit. Tengok, kita kan diberi 5x tolak y sama dengan 0 kan. Kita susun semula elok-elok, kita dapat macam ni. Okey, jadi kecerunan dia adalah mana? Inilah 5. 5 lah kecerunan dia, maka m adalah 5. Straight away kita dapat jawapan dia. Jadi once kita dah identify nilai m, kita masuk semula ke sini. Masukkan nilai m ni 5. Jadi kita dah fill in the blank. Semua sekali kita dah dapat, kita selesaikan, nampak macam ni. Inilah, ya. Dan seterusnya kita dapat yang ini. Y sama dengan 5x tambah 20. Mudah kan? Hanya menggunakan rumus ini sahaja. Guna rumus ini pun boleh juga. Cuma ada sedikit pengiraan lah dekat sini. Saya kecilkan sikit, ya. Ada sedikit pengiraan. Kamu boleh lihat, ya. Kamu lihat cara dia. So since kita pakai yang ini, maka kita dah dapat kecerunan dia berapa, dan kita akan menggunakan rumus ini untuk masukkan. So apakah m? M ni 5 kan, masukkan 5 kat sini, ya. Masukkan 5. Okey, jadi bila kita buat macam ni, kita perlu dapatkan nilai c. So nilai c ni kita dapatkan macam mana? Kita kena gunakan koordinat yang diberi, iaitu negatif 2, 10 kan. Kita masukkan, ini adalah apa? Nilai x, betul tak? Masukkan dekat sini. Ini adalah nilai y, betul? Masukkan dekat sini. Okey, kita masukkan, maka kita akan dapat c tu 20, ganti semula ke dalam sini. Maka kita dapat 5x tambah 20. Samalah dengan yang ini. Sama, ya? Okey, itu adalah cara untuk menggunakan cara untuk mendapatkan persamaan garis yang selari dengan satu garis yang lain. Ini ada satu reminder, ya. Ini yang saya dah sebut tadi. Bagi soalan yang melibatkan perpendikular berserenjang, ya, nilai kecerunan iaitu m adalah m sama dengan negatif 1/5. Ya, m kita tadi berapa tadi? M tadi kan 5 tak, yang ni kan? M ni kan 5 kan? So kalau dia melibatkan berserenjang, kita kan kena guna rumus ini kan. Ni M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Maka M1 tadi kan 5. So 5 M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 sama dengan negatif 1/5. Okay guys.
So ini yang saya maksudkan tadi tu. Okay, so saya rasa kita stop sampai sini dulu. Kita akan sambung pada video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.